Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada malam ni sekali lagi di dalam pengajian kita, iaitu pengajian kitab Risalatul Misbahil Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu taala. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian, InsyaAllah malam ni kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab Risalatul Misbahil Munir, di mana kitab kita ni kita buat secara pengajian online di dalam Facebook, private FB, yang mana kita khususkan kepada pengajian kita secara online, yang mana kita buat dalam pengajian PKP. InsyaAllah
Malam ni kita akan sambung lagi, tuan-tuan. Kalau dalam kitab Jawi tu pada muka surat 5. Bab, yang ni bab iman. Kalau dalam kitab Rumi tu boleh cari, iaitu dalam bab iman. Baik. Kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kitab Rumi muka surat 9. Kitab Jawi muka surat 5. Bermula iman itu. Iman yang atas wazan af'ala. Amana yuminu imanan. Aman, asal aman, amana, sejahtera. Kita panggil, ataupun kita panggil aman. Asalnya amanah itulah kepercayaan. Amanah bukan sejahtera. Itu salimah Islam. Kalau amanah yuminu imanan, ini di atas wazan daripada amana yuminu imanan, itu dengan makna percaya. Sebab tu panggil amanah. Amanah tu maksudnya amanah ni iman. Apa amanah? Kepercayaan. Kita masuk bab iman. Iman ni kepercayaan hati. Sebab tu kata iman, bab iman. Apa maksud iman? Ini iman tu dengan makna kepercayaan hati. Kalau maksud takrif daripada definisi dia, amana yuminu imanan dengan mana aman. Aman atau wazan af'ala yuf'ilu if'al. Iman if'al. Dengan mana percaya, kepercayaan. Ataupun kalau kita panggil memberi, yang ni percaya hati. Tu dia. Tengok, tu depan tu ada dah. Bermula iman itu. Kalau bahasa Arab dia panggil percaya hati mana? Tasdiqul qalbi. Percaya hati ni panggil tasdiqul qalbi. Percaya hati. Tasdik, membenarkan di dalam hati. Mempercayai di dalam hati. Membenarkan di dalam hati. Apa maksud membenarkan dalam hati? Kita percaya dalam hati kita. Bermula iman itu ialah percaya hati seseorang. Maksudnya percaya hati, maksudnya membenarkan di dalam hati seseorang serta mengaku putus. Serta mengaku putus di dalam hatinya. Mengaku tetap tu putus. Lama hati jadi putus, bukan begitu. Mengaku putus, mengaku tetap di dalam hati dia akan sungguh segala perkara yang dibawa datang akan dia, akan perkara itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia perkara yang dibawa datang akan Nabi? Apa yang Nabi bawa datang? Daripada pekerjaan agama. Daripada pekerjaan agama yang diketahuikan pekerjaan agama tadi dengan darurah. Apa darurah? Kita dah belajar bawah ni. Ma'ulima minad dini bid darurah. Ma'ulima minad dini bid darurah. Perkara yang diketahui daripada perkara yang diketahui dengan agama itu, perkara yang diketahui daripada agama itu dengan darurah. Apa dengan darurah? Di atas jalan nyata. Di atas jalan terang. Tu maksud kata Nabi bawa datang pekerjaan agama tu secara terang, jelas. Tu panggil darurah. Darurah dalam bahasa Arab, bukan darurah dengan makna mudarat, bukan begitu. Darurah dalam istilah ilmu tauhid, darurah di sini dengan mana di atas, dengan darurah, yakni dengan jelas nyata. Kita dah bagi tahu dah. Dengan jelas terang dan nyata. Tengok.
daripada pekerjaan agama yang diketahuikan pekerjaan agama tadi dengan darurah, dengan benar, dengan nyata, dengan jelas. Dengan darurah benar, dengan tidak kena fikir. Tak payah kita fikir dah. Nabi kita bawa datang pekerjaan agama, iaitu pekerjaan sembahyang 5 waktu. Wajib sembahyang 5 waktu. Kita sembahyang 5 waktu tu tak perlu kita fikir. Kita tunaikan saja. Kita sembahyang. Tak perlu kita fikir, sembahyang 5 waktu, kenapa sembahyang fardu 5 waktu, kenapa tak 7 waktu? Tu bukan. Itu dipanggil darurah ni, maksud kita percaya bulat-bulat. Kita terima. Tu maksudnya. Kita tasdik, kita membenarkan dah. Tak perlu kita mentanyakan soalan. Tak perlu kita bertanyakan soalan sebab apa solat tu sampai 5 waktu, kenapa tak 3 waktu. Itu bukan pekerjaan kita. Pekerjaan kita hanya tasdik bil qalbi. Percaya di dalam hati, membenarkan pekerjaan yang membawa oleh Rasulullah SAW daripada pekerjaan agama secara terang-terangan. Itu maksud dia. Dengan tidak kena fikir. Tak perlu kita berhajat pada fikir dan tilik. Sebagai contoh, dunia ni, kalau orang tanya kita, langit duduk kat mana? Langit duduk di atas. Adakah kita perlu berfikir? Tak perlu. Tak perlu kita fikir, langit duduk mana saat aku nak fikir sekejap. Duduk atas. Bukan gitu. Maklum dah di sisi kita, bila sebut langit, duduk atas. Tak perlu kita berfikir. Begitu juga semayang. Semayang 5 waktu, tak perlu kita berfikir kenapa tak jadi 6 waktu. Itu sebab itu dia kata pekerjaan agama yang dibawa datang oleh Rasulullah SAW di atas jalan darurah. Yang ni di atas jalan yang nyata, benar. Tu dia. Dan bicara. Tidak kena fikir dan bicara. Tak perlu kita bicara. Bahkan tahu belaka. Bahkan semua tu orang tahu semua. Tua dan muda. Tak kira orang tua, orang muda semua tahu. Budak pun tahu. Atas mana atas, dia tengok itu atas. Dia tak perlu fikir. Budak pun tak fikir. Sekejap. Nanti mak, kita nak fikir sekejap. Adik nak fikir atas kat mana. Dia tak ada fikir dah. Dia dongak je atas. Bawah. Budak pun tahu dah. Masuk waktu azan tahu. Ni nak semayang dah ni. Waktu semayang. Tak boleh main. Contoh waktu maghrib. Dengar waktu azan, tahu dah waktu orang semayang. Masuk rumah. Benda maklum. Benda maklum bid-darurah. Tu dia. Tengok. Bahkan tahu belaka tua dan muda akan bahawa perkara itu daripada pekerjaan agama Islam. Semua orang tahu. Semua orang tahu dia pekerjaan agama Islam. Baik. Dan terbentuklah iman itu di atas 6 asas, di atas 6 tunjang atau 6 tunjang. Kata dia. Sama maksud. Yang dinamakan 6 asas tadi tu dengan rukun iman. Nama dia rukun iman. Apa dia rukun? Kita dah hurai sebelum ni. Ma la budda minhu. Perkara yang tak dapat, tidak mesti ada benda tu. Mesti kena ada, wajib ada. Tu kita dah hurai dalam bab Islam itu. Baik. Mana dia rukun iman yang pertama? Ni akan datang semua kita nak hurai. Yang pertama, percayakan Allah. Apa maksud kata percayakan Allah? Ni kita nak hurai. Apa maksud kata percayakan Allah? Ni dia nak hurai. Maknanya, kan kita rukun iman pertama percaya pada Allah. Kalau orang tanya apa maksud percaya pada Allah, maknanya mengaku putus, mengaku tetap, kejap di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat ia Allah dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Apa dia segala sifat-sifat ketuhanan? Kita nak tanya. Apa dia segala sifat-sifat ketuhanan? Tulis situ, dobek situ.
segala sifat-sifat ketuhanan, iaitu sifat al-uluhiyah. Sifat 20 itulah. Sifat-sifat ketuhanan iaitu sifat yang kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Dia panggil sifat kamalat. Sifat kamalat bagi Allah Ta'ala itu sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Itu secara umum. Secara detailnya, wajib kita mengetahui sifat 20. Itu panggil sifat ketuhanan, panggil sifat uluhiyah. Ya, kita belajar uluhiyah nubuwah, sam'iyat. Uluhiyah ni kita mengetahui kata Allah Ta'ala tu tentu ada sifat-sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan? Iaitu sifat 20. Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Allah Ta'ala bersifat dengan baqa'. Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Orang tanya tu sifat apa tu? Dia panggil sifat uluhiyah. Apa sifat uluhiyah? Sifat yang dinisbah, yang dibangsakan kepada Tuhan. Sifat kita bukan begitu. Sifat Tuhan dia mesti ada sifat wujud. Wujud Allah, dia tidak ada permulaan. Tidak ada pengakhiran. Tu dia. Nampak? Kalau orang tanya esok, sifat ketuhanan Allah Ta'ala sifat apa? Betul orang pun jelas. Sifat Tuhan, ialah sifat Tuhan, sifat apa? Sifat ketuhanan. Betul orang kita terjemah, sifat uluhiyah. Uluhiyah tu bahasa Arab. Kefahamannya apa? Kefahamannya sifat ketuhanan, iaitu sifat apa? Sifat wujud, sifat kidam, sampai habis. Yang wajib kita ketahui, sifat kamalat. Secara umum, Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Itu secara umum, secara general. Adapun secara detail, secara tafsil, wajib kita mengetahui iaitu sifat 20 Allah Ta'ala. Itu panggil sifat uluhiyah. Tu kalau tanya soal. Habis itu. Jadi kita ni, kita kena mengaku tetap dalam hati kita, Allah Ta'ala tu bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Bila sebut segala sifat ketuhanan, iaitu segala sifat kesempurnaan. Tulis itu. Maksud kata segala sifat ketuhanan, dengan makna dengan segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Tulis itu. Dobit situ. Kalau orang tanya esok. Habis. Maka jika seseorang itu tidak mengaku putus dengan sungguh begitu. Kalaulah seseorang tu dia tak mengaku. Dia tak mengaku betul, dia tak tetap. Maksud tak mengaku, maksud dia kata tak mengaku ni, dia ada syak dalam hati dia. Tuhan tu ada ke tak? Tu dia. Dia tak mengaku putus. Maksudnya hati dia tu tak tetap 100%. Kena ingat bab tauhid, bab iman, kita mempercayai Allah Ta'ala tu ada dengan 100%. Kalau ada 99.999, itu dipanggil syak. Itu dia kata, dipanggil kufur, kafir. Kalau orang tu ada syak kata Tuhan tu ada ke tak ada, dia kata aku yakin 99%-nya. 1% dia tak yakin. Kufur. Na'udzubillah min zalik. Dia nak dalam bab tauhid 100%. Tak boleh kata 99.99, tak boleh. Tu bab tauhid dia tak macam bab fiqh. Fiqh dia ada zon 80%, 70%. 70% kata kita menghadap kiblat kok ni, contoh. Kita menghadap sini. Kita yakin dah. Yakin apa? Kata zon kat sini. Sah dah sembahyang kita. Bab tauhid tak boleh ada sifat zon. Sangka berat. Berat sangka. Kita panggil zon ni berat sangka. Bab tauhid nak yakin satu je. Zon tak boleh. Syak tak boleh. Waham tak boleh. Tak boleh ada. Tak boleh ada ketiga-tiga. Dia nak yakin saja. Dia nak yakin. Habis itu. Tengok. Maka jika seseorang itu tidak mengaku putus dengan sungguh begitu.
Dia tak apa, tak pegang putus. Atau ia seorang tadi mengetahui jua. Dia tahu, tapi dengan tidak mengaku. Dia tahu saja. Banyak orang kata, kalau orang kafir pun tahu, tapi tak mengaku. Maka adalah ia seorang tadi tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Maka orang tu tak dipanggil beriman dengan Allah Ta'ala. Habis tu, nama apa dia? Dan adalah ia orang yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala tadi, nama dia apa? Orang yang kafir di sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah Ta'ala dikatakan dia ni orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Walaupun di sisi kita dia Muslim. Kita kata dia ni orang Muslim ni. Tapi di sisi Allah Ta'ala dikatakan kafir. Ni semua orang tak tahu. Dia bab i'tikad ni bukan semua orang tahu. Ni masalah ni kita takut. Bab fiqh kita boleh hukum orang. Tertahu orang ni bila semayang. Sebab bab fiqh kita guna kaedah nahnu nahkumu bizawahir. Kaedah fiqh kita hukum dengan perkara yang zahir. Yang apa yang kita nampak, tu fiqh. Tauhid tak boleh hukum. Kita nampak dia semayang. Sebab tu dia sebut dan jikalau semayang puasa sekalipun. Ustaz, orang tu semayang, Ustaz, dia puasa. Di sisi kita orang Muslim, di sisi kita kata dia orang Islam. Kita hukum takat tu je lah. Di sisi Allah Ta'ala, wallahu a'lam. Kita tak ketahui. Kita tak tahu dia Islam ke kafir. Tapi tanda-tanda tu adalah kita tahu dia Islam. Dia semayang. Tapi bab i'tikad bukan semua orang kita boleh tahu. Ni masalah. Muka surat apa? Muka surat 6. Kalau kita jawi muka surat 6. Kalau kita Rumi tu muka surat 10 tak silap. 10 atau 9 lah. Baik. Kena ingat Jadi di sisi Allah Ta'ala, kalau orang tu, muka surat 9. Di sisi Allah Ta'ala, kalau dia tidak mengaku dalam hati dia, di sisi Allah Ta'ala kita hukum dia tu kafir. Ini masalah, payah kita nak hukum. Kalau kita nampak orang tu, dia ni tak semayang ni, kafir berkali, tak boleh kita hukum. Orang ni tak semayang ni, kafir berkali, tak boleh hukum kafir. Sebab apa? Sebab i'tikad kita tak tahu. Wallahu a'lam. Bab i'tikad ni bab hati. Adapun Islam itu secara zahir sahaja. Bab iman, i'tikad dalam hati. Bukan senang kita dihukum orang. Walaupun kita kata orang ni liberal. Dia ni orang kafir, nanti dulu. I'tikad kita tak tahu. Tu dia. Habis itu. Walaupun janji kalau semayang puasa sekalipun, walaupun dia semayang, walaupun dia puasa sekalipun, kalau dia tu i'tikad dia tak tetap pada Allah Ta'ala, maka kita kata dia ni orang yang kafir di sisi Allah Ta'ala. Adapun di sisi Muslim, kita kata dia orang Muslim, orang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua daripada 6 rukun iman. Yang kedua daripada rukun iman. Yang 6 perkara tadi. Percayakan akan malaikat. Apa maksud percaya? Ni kita nak bahas. Percaya tu apa? Maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang. Kita pegang teguh, tetap dalam hati kita, akan bahawasa malaikat itu tentu sungguh ada. Dan ia malaikat itu setengah daripada makhluk Allah Ta'ala. Ini ingat, malaikat ni setengah daripada makhluk Allah Ta'ala juga. Sebab tu malaikat ni Allah Ta'ala jadikan dia daripada nur, cahaya. Adapun kita ni Allah Ta'ala jadikan daripada tanah.
Sebab tu kalau orang belajar kalau belajar ilmu tauhid, ilmu makulat, malaikat ni dia panggil cahaya ni, dia panggil Allah selamat, dia panggil jauhar mujarrad. Istilah dalam ilmu tauhid, ilmu makulat, dia panggil jauhar mujarrad. Benda yang cahaya ni panggil jauhar mujarrad. Benda yang halus. Nampak? Itu akan datang kita bahas lah. Kita akan bahas. Habis itu. Tu dia. Baik. Jadi malaikat tu kita percaya kata ada malaikat Jibril alaihissalam yang menurunkan wahyu kepada Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Mikail, Israfil, Rakib, Atid, Ridwan, Malik. Itu yang kita belajar sebelum ni. Tu wajib kita percaya kata ada mereka ni. Kemudian kita Munkar dan Nakir. Wajib kita percaya malaikat Munkar dan Nakir menyoal orang mati di dalam kubur. Wajib kita percaya. Malaikat Ridwan menjaga syurga. Itu wajib kita percaya. Maksud wajib percaya, kita wajib kita i'tikad dalam hati kita bahawasanya malaikat ni semua ada. Cuma kita tak nampak dengan mata kasar kita. Tu dia. Baik, habis. Yang ketiganya, percaya akan segala kitab. Apa maksud percaya dengan kitab? Dengan maknanya, mengaku putus seseorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada kitab yang datang daripada Allah Ta'ala. Dia panggil apa? Dia panggil kutubus samawiyah. Kitab-kitab yang diturun daripada langit. Dia panggil Al-Kutubus Samawiyah. Kitab-kitab yang turun daripada langit. Apa dia? Seperti Al-Quran. Quran. Yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Taurat. Dan lain-lainnya. Apa? Injil, Zabur. Zabur pada Nabi Daud AS. Injil kepada Nabi Isa. Taurat pada Nabi Musa AS. Ni semua kita dah belajar dah ni. Ni semua kita dah belajar. Sebab tu kitab ni basic. Bila lepas kita dah faham kitab ni, insyaAllah baru kita boleh belajar kitab yang lebih tinggi. Basic ni lah kita kena pegang. Bila kita asal, kita kena pegang sungguh. Tak boleh terlepas satu pun. Apa yang dimaksudkan ia setengah daripada makhluk Allah Ta'ala. Maksudnya malaikat tu sebahagian. Setengah ni maksud sebahagian daripada makhluk Allah Ta'ala. Sebab apa? Manusia pun sebahagian. Manusia pun makhluk Allah Ta'ala juga. Jin pun makhluk Allah Ta'ala juga. Pokok kayu pun makhluk Allah Ta'ala juga. Benda-benda jamadat pun benda jamadat ni, benda-benda seperti batu pun makhluk Allah Ta'ala juga. Sebab tu bagi setengah. Setengah dengan mana sebahagian. Tulis itu. Sebahagian. Setengah dengan mana sebahagian. Sebahagian daripada makhluk Allah Ta'ala. Makhluk Allah Ta'ala ni banyak. Jadi malaikat ni satu bahagian daripada makhluk Allah Ta'ala. Manusia sebahagian daripada makhluk Allah Ta'ala. Makhluk ni apa? Kejadian Allah Ta'ala. Itu makhluk. Isim maf'ul. Makhlukun. Asal apa kata khalaqa. Yakhluqu khalqan. Fahuwa khaliqun. Wa zaka makhlukun. Itu tasrif. Dalam ilmu saraf. Khaliq. Menjadi. Bila sebut khalaqa, menjadi daripada tak ada kepada ada. Sebab tu kita panggil makhluk. Makhluk-makhluk ni apa? Daripada tak ada kepada ada. Itu panggil makhluk. Nampak? Kalau orang tanya, makhluk ni apa maksud dia? Makhluk ni daripada tak ada kepada ada. Itu panggil makhluk. Tengok malaikat ada ke dulu mula? Tak ada. Baru ada. Manusia ada ke mula-mula? Tak ada. Daripada tak ada kepada ada. Itu panggil khalaqa. Kerana Al-Quran banyak. Inna fi khalqis samawati wal arda
Inna fi khalqis samawati wal ardi. Nampak tak? Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan. Apa maksud menjadikan? Menjadikan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard. Allah Ta'ala menjadikan. Khalqi ni apa? Khalqi ni daripada tak ada kepada ada. Maksudnya Allah Ta'ala menjadikan langit daripada tak ada kepada ada. Itu maksud khalaqa. Dia lain. Ja'ala lain. Khalaqa lain. Semua menjadi semua. Ja'ala pun menjadi, khalaqa pun menjadi. Nanti saya share satu Ustaz macam mana nak tahu yakin pada kitab yang tak pernah jumpa atau pegang? Dia yakin ni gini. Yakin yang mana kita percaya. Macam ni contoh. Kita dengar kata Baba Ismail Sepanjang tu duk mengajar kitab sedap. Tapi tak rasa berjumpa. Orang duk bagi tahu kata, orang Baba Ismail ni bagi contoh contoh. Kita dengar kata Baba Ismail Sepanjang tu mengajar kitab, ramai orang, tapi aku tak pernah berjumpa. Dengar kata dia mengajar kitab sedap. Kita pun percaya. Tapi tak rasa berjumpa lagi. Orang tanya, Baba Ismail Sepanjang tu kau biasa berjumpa? Aku tak biasa berjumpa, tapi dia mengajar sedap. Dia nampak tak? Kita percaya tak percaya tu panggil. Itu maksud yakin. Yakin dengan percaya. Walaupun kita tak nak jumpa, walaupun kita tak nak pegang. Makhluk ialah selain Allah Ta'ala. Tak tepat ke kalau macam ni? Makhluk itu selain Allah Ta'ala. Betul? Tak ada masalah. Ma siwallah. Ma siwa. Perkara yang selain Allah Ta'ala. Kita panggil makhluk juga. Kita panggil mumkinat pun panggil, makhluk pun panggil. Perkara yang harus pun panggil. Makhluk ialah selain Allah Ta'ala. Betul? Sebab kena ingat, makhluk-makhluk tu perkara daripada perkara tak ada kepada ada. Allah Ta'ala jadikan daripada tak ada kepada ada. Itu panggil makhluk. Jadi kalau soalan tadi dia kata, walaupun kitab tu tak pernah kita jumpa dan pegang. Tapi kita yakin macam mana? Yakin dengan mana kita percaya. Kitab apa tu? Dengar kata kitab Injil. Itu Allah Ta'ala turun kepada Nabi Isa AS. Kita yakin. Kita percaya. Nampak tak? Kita percaya tu kita pegang. Walaupun tak nak jumpa pun. Dah masyhur. Kata benda tu dah diturun kepada Nabi Isa. Maka itu dipanggil kita yakin. Sebab tu sebab tu dipanggil sebab tu sahabat Nabi kita Nabi Muhammad SAW iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sebab panggil As-Siddiq, orang yang paling benar. Sebab apa panggil Siddiq? Kerana dia membenarkan Nabi. Walaupun orang cerita pada Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai contoh pada malam Mi'raj. Pada malam Mi'raj. Dia Isra' ni perjalanan siang hari. Perjalanan bukan siang hari, perjalanan di bawah. Mi'raj ni di langit. Jadi pada malam Isra' dan Mi'raj, ada orang bagi tahu pada Abu Bakar As-Siddiq. Dia cerita kata, Nabi tu daripada Mekah ke Baitul Maqdis tak sampai sehari semalaman. Berapa jam dia pergi pun. Abu Bakar dengar, dia kata apa? Aku percaya. Percaya terus. Sebab apa? Sebab itulah Abu Bakar digelar Abu Bakar Siddiq, orang yang paling benar. So dia membenarkan Nabi. Walaupun dia tak dengar daripada Nabi sendiri, tapi dengar pada orang, dia benar terus. Kalau orang Quraisy, orang kafir Quraisy, dia fikir dia dengar tadi, betul ke? Habis itu. Faham lagi baik, habis itu. Sebab tu kita panggil begitu juga kita kata walaupun kita tak biasa berjumpa kitab Injil, Taurat, tapi kita membenarkan. Habis itu. Kita akan datang, kita nak bahas juga. Yang keempatnya, percaya akan segala rasul-rasul Allah. Yang ini utusan-utusan daripada Allah. Tengok, dengan maknanya.
mengaku putus seseorang di dalam hatinya. Ini sama enggak maksud dia tadi. Dengan tentu sungguh ada segala Rasul Allah Ta'ala itu. Maksudnya, kita mengaku. Dengan tentu sungguh ada segala Rasul Allah Ta'ala itu. Dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu Rasul-Rasul menyampaikan kepada umatnya. Itu kena percaya. Bukan sekadar kita percaya pada utusan Allah Ta'ala saja. Tapi kita percaya kepada apa yang mereka bawa daripada Allah Ta'ala. Jadi utusan Allah Ta'ala, Rasul Allah Ta'ala tadi, apa yang mereka bawa, mereka berikan pada umat, kita wajib percaya. Apa dia? Sebagai contoh, kita umat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Nabi kita, dia membawa Al-Quran. Jadi Quran itulah sebagai sumber pada kita untuk kita pegangkan. Kerana Quran itu salah satu daripada mukjizat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kekal sampai hari kiamat. Apa dia? Iaitu Al-Quran. Mukjizat Nabi yang paling gilang gemilang. Sebab itu disebut dalam kitab Matan Jawharatul Tauhid, wa mu'jizatuhu kasiratun wurar minha kalamullahi mu'jizul bashar wa barri'an li Aisyah. Itu dia. Setengah daripada mukjizat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak, minha, setengah daripadanya kalamullah, iaitu Al-Quran. Lepas tu kita panggil kalamullah, perkataan Allah, iaitu kita panggil Al-Quran. Tu dia. Habis itu, yang kelimanya, percaya akan hari kiamat. Apa maksud percaya dengan hari kiamat? Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, inna sa'ata la'atiyatun la raiba fih. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fih. Sesungguhnya hari kiamat itu selagi akan datanglah ia, la raiba fih, tidak ada syak wasangka padanya. Kita tidak boleh ada syak wasangka pada hari kiamat. Walaupun tak berlaku lagi, tapi kita wajib kita percaya. Siapa? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna sa'ata la'atiyatun la raiba fi. Selagi akan datang, la'atiyatun, sesungguhnya, lam tu, lam dia panggil lam li ta'kid. Inna sa'ata la'atiyatun. Kalau orang belajar bahasa Arab, panggil lam tu lam al-muzahlaqah. Lam al-muzahlaqah masuk pada kata khabar, pada kata inna. Allah Akbar. Sebab tu dia terjemah sesungguhnya. Dia nak takkid. Nak takkid macam nak kata sungguh. Betul benda tu. Inna sa'ata, sesungguhnya hari kiamat itu la'atiyatun. Allah Ta'ala tak sebut atiyatun, dia sebut la'a. Sebab apa ada lam tu? Lam tu nak menunjuk kata ada sungguh hari kiamat itu. Tu nampak? Allah Akbar, tu dengan i'jazul Quran. Sebab tu bahasa Arab dalam Quran ni, bahasa Arab dia tinggi. Bahasa Arab dia tinggi. Sebab tu kata guru saya, kalau kita nak tafsir Al-Quran, tak cukup dengan kita belajar ilmu nahu sekadar sebuah ataupun dua buah kitab. Tak cukup. Sebab nak faham kalam Quran bukan senang, tuan-tuan. Dia kena faham nahu, sorof, balaghah, paling kurang. Kitab nahunya Allah banyak. Dulu waktu nak mengaji dulu, saya mula-mula dulu waktu mengaji bahasa Arab, yang paling banyak ilmu nahu lah, dengan Babali lah, Baba Zulkifli. Kalau Baba Zulkifli saya tumpu betul nahu sorof. Bukan belajar dengan tok guru lain, belajar juga, tapi tak banyak nahunya. Sorafnya sikit, nahu sikit. Banyak tumpu peka, tasawuf sebagainya. Tapi kalau ilmu bahasa Arab ni, saya banyak tumpu pada tok guru saya lah, Baba Zulkifli. Dia tu belajar pada kitab kecil lah. Dengan sahabat saya seorang lagi.
kitab Jumiyah, Mutasajidan, Kawakib, Syekh Khalid. Sampai kitab Nahu tu duk kira-kira tu, Nahu saja tak masuk surah. Lebih kurang 15-17 buah kitab. Banyak. Belajar saja. Sampai belajar tu, sampai guru kata, sampai kita rasa jadi muak. Muak macam mana? Sampai tengok Quran tu boleh Arab. Tu tak apa dah. Guru cakap tak apa, lepas dah. Tapi kalau tengok Quran tak boleh faham makna dia, kena belajar ilmu bahasa Arab lagi, kata guru saya. Lepas tu kita makan masa lama. Lepas tu balarah lagi, kena belajar. Bukan senang nak tafsir Al-Quran. Sebab Quran ni, dia punya bahasa Arab dia panggil bahasa Arab tinggi. Lahjah dia tinggi. Bukan kita belajar macam kita belajar bahasa Arab dekat kelas biasa tu. Qama Zaidun. Zaidun qaimun. Tu basic sangat. Dia tak belajar tu. Kalau bayar tengok Al-Quran tu, dia tahu. Inna sa'ata la'atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat itu. Inna. Harfu taukid. Harfu nasbin. Dia Arab dia. La'atiyatun. Selagi akan datang. Dia datang dengan isim fa'il. Atiyatun. Ismul fa'ilu hakikatun fil hali. Isim fa'il itu ialah hakikat pada sekarang dan akan datang. Tu dia. Baik. Tengok. Dia kata, yang kelima, percaya akan hari kiamat dengan maknanya mengaku putus. Mengaku putus seseorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada hari kiamat itu bila-bila masa jua. Akan datang berlakunya. Sebab tu kata ulama, hari kiamat tu terbagi pada dua. Dia ada kiamat kecil dengan kiamat besar. Kiamat kecil, apabila seseorang itu mati, kata Nabi, orang tu berlakulah kiamat pada dia. Maksudnya apa? Bila mati seorang tu dikata kiamat. Dipanggil kiamat kecil. Sebab tu tanda-tanda kiamat sudah ada. Berlaku. Kalau tanda-tanda besar, di antaranya kewafatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kiamat besar. Kemudian kewafatan Nabi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Itu dipanggil Khulafa'ur Rasyidin. Pemerintah-pemerintah yang bijaksana, Rasyid. Sebab tu dia panggil Khulafa'ur Rasyidin. Apabila mati mereka itu dipanggil kiamat besar. Sebab itulah yang umur mati yang sama dengan umur Nabi. Kita tahu umur Nabi meninggal, wafat pada ketika umur dia 63 tahun. Sahabat Nabi yang meninggal pada ketika umur 63 tahun, yang pertamanya Sayyidina Abu Bakar. Yang keduanya Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dia mati pada umurnya 63 tahun. Sebab tu kata ulama, apabila disebut di dalam kitab sirah, disebut Syaikhan, bukan Bukhari Muslim. Bila sebut Syaikhan dalam kitab sirah, itu terkena kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kenapa? Kerana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dia mati umurnya 63 tahun, sama seperti wafat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil Syaikhan. Syaikhan ni bukan Bukhari Muslim. Syaikhan ni tuan-tuan, kalau biasa jumpa, bila sebut rawahu Syaikhan, tengok ilmu apa yang kita belajar. Kalau ilmu hadis, Syaikhan di situ dia panggil Bukhari Muslim. Kalau Syaikhan di dalam ilmu sirah, dia panggil Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kalau Syaikhan dalam mazhab Syafi'i kita, iaitu kena pada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dia tak sama, istilah lain. Dalam ilmu fiqh, kalau itu jumpa Syaikhan, dikatakan Syaikhan di situ dengan mana Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Siapa dia Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ni? Imam Nawawi ni dipanggil pendokong bagi mazhab Syafi'i kita. Dipanggil ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin, peringkat dia ambil mula-mula sekali
daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Mereka ni lah kita ambil. Mereka ni dah tapis. Maknanya fiqh ni, hukum-hukum ni kita ambil daripada permulaan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ada sebelum tu kita kena tapis lagi. Habis itu. Jadi hari kiamat tu berlaku pada bila-bila masa. Akan datang berlakunya. Berlaku Jadi bila orang tu mati pun dipanggil hari kiamat juga, tuan-tuan. Adapun kiamat yang besar, maka semuanya akan dia dibangkitkan. Ataupun kiamat juga. Habis itu. Lepas tu kita panggil hari kiamat ni hari kesudahan. Hari pengakhiran. Yang keenamnya, percaya dengan qada dan qadar. Ni tengok. Dengan maknanya, qada itu penentuan yang telah menentu akan qada itu oleh Allah Ta'ala dengan iradat. Qada ni kita panggil ketentuan. Penentuan yang telah menentu akan penentuan tadi oleh Allah Ta'ala dengan sifat iradat Allah Ta'ala. Kena tambah sikit. Iaitu sifat iradat dengan ta'luk. Tulis situ, dobit situ. Sifat iradat dengan ta'luk tanjizi qadim. Sifat iradat dengan ta'luk tanjizi qadim. Apa maksud tanjizi qadim? Allah Ta'ala menentu tu sejak azali lagi. Tanjiz, melulus tu qadim, sejak azali lagi. Jadi Allah Ta'ala menentukan makhluk ini sejak azali lagi. Tapi menentu dengan apa? Dengan sifat iradat ta'luk tanjizi qadim. Tulis itu. Nanti akan datang kita nak bahas sifat kudrat dengan iradat. Akan datang kita bahas sifat kudrat dan iradat secara terperinci. Ini dia secara sekali lalu dia bagi nampak dulu. Habis itu. Dan makna qadar itu. Qadar ni apa dia? Takdir Allah Ta'ala. Maksudnya, apa maksudnya? Perbuatan yang telah perbuat akannya oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya. Maksudnya apa? Tulis. Allah Ta'ala menjadikan makhluk dengan sifat kudratnya. Tulis itu. Allah Ta'ala menjadikan makhluk dengan sifat kudratnya. Jadi kena ingat, qada itu menentu. Menjadikan, iaitu dengan sifat kudrat. Tulis sikit lagi. Allah Ta'ala tengok. Maksudnya perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya. Tambah sikit lagi. Dengan ta'luk. Dengan kudratnya, yakni dengan ta'luk tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Ta, nun, jin, jim, ya, zai, ya. Tanjizi hadis. Ha alif dal tha. Hadis. Ha. Bukan ha. Ha. Ha pedas. Tanjizi hadis. Apa maksud tanjizi hadis? Maksudnya Allah Ta'ala menjadikan dengan sifat kudrat. Tapi muafakat dengan sifat iradat. Bila Allah Ta'ala menentu, Allah Ta'ala menjadikan dengan apa yang diiktifakkan, yang dimuafakatkan dengan sifat iradat. Sebagai contoh. Allah Ta'ala menentukan seseorang ni, dia putih. Dia putih. Dia lahir pada hari Khamis. Pada tahun 2020. Allah Ta'ala menentu sejak azali lagi. Sampai masa pada 2020. Allah Ta'ala menjadikan warna putih pada hari Khamis tahun 2020. Sama dengan apa yang ditentukan. Kalau dalam bahasa baru kita panggil plan.
Sifat iradat tu panggil plan. Nampak tak? Plan dia. Tengok orang buat rumah, arkitek. Betul, tanjih hadis. Orang buat plan rumah macam mana? Jadi nak buat bangunan sekian ni, dia lukis dulu. Lukis. Buat dah lagi? Tak buat lagi. Tapi duduk dalam plan lagi. Dah buat plan tu 4-5 tahun dah. Sampai masa kerajaan luluskan. Okey, boleh buat. Suruh kontraktor buat. Panggil engineer. Panggil QS. Sedap panggil QS. Saya bukan pandai sangat. QS ni maksudnya orang yang kaji benda ni lah. Sepupu saya orang kerja QS. Dia tahulah. Orang apa? Dia panggil jurukubahan. Panggil QS, panggil arkitek siap plan dah. Buat plan siap. Panggil engineer, panggil QS. Okey, rangka, buat. Lepas tu kontrak buat. Dia buat tadi tu dengan apa yang dia plan. Begitu juga kita ni, Allah Ta'ala jadikan kita dengan apa? Allah Ta'ala kehendak. Sejak azali lagi dah. Bukan kata Allah Ta'ala kehendak orang ni putih, tiba-tiba jadi warna hitam. Tak, bukan begitu. Itu tak muafakat dengan sifat iradat. Sebab tu sifat kudrat dia kena muafakat dengan sifat iradat. Kalau tak muafakat bersalah, itu perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Ini akan datang kita nak bahas. Tak masuk bab dia lagi ni. Cuma kita bagi secara selingan. Nak bagi nampak dulu. Kodok-kodar ni ambil dalam mana sebenarnya? Sebenarnya kodok ni dia ambil daripada sifat iradat. Kodar ni dia ambil daripada sifat kudrat. Tu asalnya tu. Kita dah kata kodok. Kodok tu ambil dari mana? Daripada sifat sifat kudrat. Sifat iradat. Tu kodok. Ketentuan. Tu dia. Habis itu nanti kita bahas lah. Baik. Maka percaya dengan kodok dan kodar itu maknanya. Apa maksud maknanya? Tu dia haji dia dah. Quantity surveyor. Surveyor betul-betul. Sepupu ada kerja QS. Ada. Gaji besar QS ni. Baik. Sepupu saya ada seorang. Orang pakai reba lah. Dia ada reba siap. Belah-belah ribu gaji. Tapi ngaji sekolah agama dulu. Dia terbalik dengan saya. Kita sekolah orang putih jadi agama, dia sekolah agama tapi dia jadi QS. Baik. Doa boleh mengubah qada. Kadar tak ustaz? Ni orang tanya soalan. Jadi qada qadar ni perbahasan yang panjang. Kita sebut sikit Kita sebut sikit. Jadi qada ni dia ada dua. Nanti akan datang terbahas juga. Qada dia ada qada muallaq dengan qada mubram. Qada mubram Allah Ta'ala tentu siap dah. Sejak azali lagi dah. Allah Ta'ala menentu sejak azali lagi dia panggil qada mubram. Mubram. Mim, ba, ra, mim. Mubram. Tu qada mubram. Qada muallaq. Mim, ain, lam, qaf. Muallaq. Qada itu muallaq. Qada yang bergantungan dengan pada Lauh Mahfuz Allah Ta'ala. Lepas tu panggil mu'allaq. Mu'allaq ni gantung. Bergantung tu dengan apa? Dengan doa dan sedekah. Ada sebut dalam kitab Aqidatul Najin, tak silap. Jadi, qada mu'allaq itu ditentukan tapi kena ingat, walaupun kata-kata berdoa sekalipun, tapi pada hakikatnya Allah Ta'ala tentu sejak azali lagi. Habis tu apa? Apa dia punya fungsi doa ni? Kata ulama bahas. Orang tu sebagai contoh, berlaku aksiden pada dia. Tapi dia ni banyak berdoa. Doa banyak. Banyak sedekah pun banyak. Dia aksiden juga. Tetap terjadinya aksiden. Tapi aksidennya tak kuat. Contoh dia aksiden bang. Aksiden juga. Tapi aksiden calar sikit je. Katalah. Sikit lah. Itu dah sejak azali lagi. Cumanya kenapa calar sikit tu? Kata ulama itu dengan sebab dia berdoa dan sedekah banyak.
Tapi tetap akan berlaku. Tetap dengan qada mubram. Nampak lagi? Contoh lagi. Tetap berlaku kata malam ni kita tak makan nasi. Makan nasi juga. Tak boleh ubah dah. Tapi makan nasi tak banyak. Sikit je. Tu dia. Tak banyak. Nampak tak? Dia doa juga, Allah ya Tuhanku. Kau panjangkanlah umur aku. Dia tetap, kata ulama, dia umur 60 tetap dah. Contoh, sebagai contoh. Dia mati umur 63, contoh. Tapi, ketetapan dia tu, walaupun panjangkan umur tu, dengan yang ini dengan mana? Panjangkan dengan ibadat dia. Allah Ta'ala panjangkan dengan ibadat dia. Dia belajar kuat. Berzikir banyak. Semayang malam banyak. Dia belajar kuat. Talaki kuat. Talaki kitab. Tapi Allah Ta'ala panjangkan umurnya dengan beribadat. Tapi kita minta panjang umur. Ya Allah, panjangkan umurku, ya Allah. Nampak tak? Itu jadi kita berdoa dengan bersedekah. Ada sebut kata bersedekah dan berdoa. Jadi, ala kulli hal, kalau ikut qada mubram tu, qada yang tetap sejak azali, kita tak boleh ubah dah. Cuma doa kita tu dia bukan ubah sikit dah. Dia tetap berlaku. Cumanya berlaku tu tengok. Kalau orang tu banyak doa, sedekah banyak, jadi berlaku tu tengok. Kalau dia tu kena aksiden juga tapi aksiden tak kuat. Aksiden sikit tercalar sebagai contoh. Contoh sepupu saya. Aksiden kuat, bom. Kuat sampai hancur kereta, tapi tuan, alhamdulillah dia tak mati. Sihat. Boleh keluar kereta melok je. Wallahualam, boleh jadi doa dia banyak dan sedekah dia. Wallahualam. Baik, nanti akan datang kita bahas benda ni. Baik, sikit lagi. Nak habis dah. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putus dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat, semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan dengan menjadi ia akan dan menjadi ia Allah akan perkara baik dan jahat. Memang baiklah. Kita cerita kata baik dan buruk itu datang pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memberi bekas. Ada pun kita usaha ikhtiar. Nanti akan datang kita nak bahas. Allah Ta'ala kehendak. Adakah Allah Ta'ala redha? Itu nanti kita bahas, itu panjang. Inilah 6 perkara yang dinamakan dia rukun iman. Nama dia rukun iman. Maka barang siapa tidak percaya dengan maknanya, tidak mengaku sungguh segala perkara itu, dia tak percaya, tak mengaku, maka adalah ia seorang tadi kafir, na'uzubillah min zalik, jadi kafir. Tidak dinamakan dia orang yang beriman. Orang tu tak panggil orang beriman. Firman Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Baik. Artinya, dan barang siapa kafir. Apa maksud kafir? Yakni kafir yakni tidak percaya. Dan tidak mengaku sungguh dengan Allah Ta'ala. Dan dengan segala malaikatnya dan segala kitabnya dan sekalian rasulnya. Dan dengan hari akhir, yakni hari kiamat. Kalau siapa-siapa tak percaya ni, tak mengaku dalam hati dia, maka sesungguhnya sesat ia seorang tadi tu akan sebagai sesat yang jauh. Allah Akbar. Dikatakan orang ni sesat yang jauh. Na'uzubillah min zalik dah. Habis itu dipanggil rukun iman. Jadi dalam kitab ni lah kita akan nak bahas perbahasan rukun iman. Akan datang sifat huluiyah, sifat nubuwah, sifat sam'iyat. Ni kita nak bahas. Habis itu. Jadi ada soalan, semua faham
Kemudian kata bermula ihsan itu berbuat baik dengan maknanya mengerjakan segala perintah Allah seperti sembahyang, puasa dan sebagainya daripada segala yang disuruh itu dengan elok. Ini bab ihsan. Bab ihsan ni dikatakan masuk bab tasawuf. Ini panjang. Pembicaraan ni panjang. InsyaAllah kita jumpa pada hari Jumaat ni. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan semua orang faham InsyaAllah. Jadi alhamdulillah lah. Jadi soalan-soalan dalam tu saya dah jawab dah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Jumaat dan hari Ahad. InsyaAllah. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Jadi yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan semua faham. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbula wa sa'adatad darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah.